kita, apa maksud Nabi SAW suruh terima dulu ni makanan, ataupun kalau mengikut Imam Syafi'i, dia pegang dengan Ibnu Abbas itu, semua benda lah mana kena terima dulu apa. Sebab gini, takut-takut kalau tak terima dulu, mana tuan dia tu boleh fasakh lagi, ada khiyar lagi, mana ada hak memilih lagi untuk tidak jadi, boleh tak jadi jual beli tu. Misalnya satu orang tu berlidah dengan dia, tak ambil lagi benda tu, kita katalah makanan atau tidak makanan kalau mengikut mazhab Syafi'i. Tiba-tiba dia nak jual kepada orang lain nak beli mahal. Nak beli mahal. Penjual yang pertama saat ni, dia pun berasa tertarik juga. Kalau aku jual diri pun baik, kalau aku jual tidak dia. Jadi dia boleh batalkan jual beli itu. Kalau sebab apa? Sebab ni pembeli belum menerimanya lagi, tak terima lagi. Selagi belum terima, dia boleh batalkan, dia boleh guna hak khiyar dia. Jadi bila gitu, kecewalah kawan ni. Jadi maknanya masih ada tamak tu. Tamak tu tidak, Islam tidak nak boleh ada dalam jiwa peniaga-peniaga. Jangan ada hak tamak tu. Mana sehingga sudah jadi hak orang pun nak boleh kat orang dah, lepas tu kita nak kita juga, padahal kita sudah jual ada ke dia, tak sih ada gitu. Dan ini menimbulkan jadi terkeduh hati mana-mana pihak. Tak sih ada. Jadi kena terima tu lagu mana? Terima tu kalau mengikut Syafi'inya memang kena jelas benar. Hak tu dia pakai Ibnu Umar. Malik tak pakai hak tu. Malik tak pakai. Padahal dia rujuk kepada Ibnu Umar, rujukan utama dia. Imam Syafi'i kata dia pegang hadis tadi kan kita baca kan, dilarang, dipukul, kalau jual sebelum terima, disuruh buat balik rumah dulu. Begitu cara terima tu. Terima ni apabila kata saya jual lah, baru ni kita sudah bicara dah ijab kabul tu. Dia kata saya jual lah ni benda ni dengan harga sekian-sekian, saya belilah. Tak pandai kata gitu, kena heret sekurang-kurang, biar pindah tempat tu daripada hak asal. Tanda jadi, tanda sah, hak ni sudah jadi hak saya dah, saya bebas melakukan apa saja terhadapnya, dan saya lah yang menanggung apa-apa pun untung rugi benda ni. Tu maknanya. Kalau selagi tidak pembeli ni ambil, terima, masuk ke dalam qabd dia, dalam milik dia, bermakna benda tu masih lagi dalam jaminan penjual. Manakala katakanlah benda tu rusak, siapa dia yang bertanggungjawab? Penjual tu kena bagi balik hak lain ke kepada pembeli tu, pembeli bui dah piti, dia tak ambil barang, kau tak payah bui hak lain. Itu timbul persoalan. Makna kalau dalam jaminan penjual, dia kena bui hak lain lah, hak serupa dengan hak tu. Itu maknanya dalam jaminan dia. Apabila dalam jaminan dia, masih dalam jaminan dia, dia boleh lah kalau dia tak sel jadi, sebab kuat hak dia lagi. Kalau selagi pembeli ni belum ambil heret, wak kelik rumah dia ke ataupun heret sikit ke, makna lebih kuat hak penjual lagi ada pada barang tu. Bermakna dia lebih bertanggungjawab terhadap barang tu. Kalau barang tu rusak ke apa. Tapi kalau pembeli sudah ambil, mana dia bertanggungjawab, penjual lepas dah. Kalau katakanlah lepas tu kena curi ke gapo ke hilang ke, dia bertanggungjawab. Sebab apa? Sebab dia lebih berhak terhadap barang tu. Baru ni kita sudah sebut dah kaedah kan satu hadis, iaitu al-kharaj bid-dhaman ataupun al-ghurm bil-ghunmi. Iaitu al-kharaj bid-dhaman, keuntungan yang seseorang dapat tu kerana apa? Kerana risiko yang dia tanggung terhadap sesuatu benda. Satu barang tu kita berhak mendapat manfaat rumah. Rumah kita kata kita berhak mendapat manfaat daripada kita boleh duduk. Kalau kita tak boleh duduk, kita boleh sewa ke orang lain. Sewa tu boleh kita. Itu kharaj orang panggil, keuntungan. Sebab apa kita berhak mendapat keuntungan tu? Sebab kita yang bertanggungjawab dalam jaminan kita rumah itu. Sebab itu kalau rumah itu rosak ke apa ke, kita kena baiki tuan rumah tu. Tak ada orang lain, tak boleh nak minta ke siapa, dia tak boleh nak tekan siapa, hak dia bertanggungjawab. Jadi untuk melindungi, menjaga hak dia tu, macam-macam lah cara manusia ni berusaha untuk melindungi hak dia. Macam-macam lah cara manusia ni berusaha. Itulah timbul soal insurans lah, macam-macam kan. Sebab nak jaga hak tu, perlindungan hak.
Apa tu sejauh mana pula? Tu bab lain lah. Tapi kita nak cerita hak ni dulu. Jadi makna lebih kuat dalam tanggungan dia, dalam jaminan dia. Begitu juga apa nama ni? Hadis yang lain disebutkan, iaitu keuntungan itu diperolehi oleh seseorang kerana apa? Kerana dia bertanggungjawab terhadap sesuatu. Gitulah kesimpulannya. Dalam hadis hak satu lagi. Jadi itu hadis apa ni? Al-ghurmu bil ghunmi tu. Al-ghunmu bil ghurmi, iaitu keuntungan diperolehi seseorang dengan sebab dia bertanggungjawab terhadap sesuatu barang itu. Jadi sekarang ni, kalau sebelum terima, pembeli belum terima, siapa dia yang lebih berhak terhadap barang itu? Siapa yang menanggung risiko kalau sekiranya jadi apa-apa kepada barang itu? Jawabnya penjual. Sebab tu dia tak boleh jual, sebab bukan hak dia lagi, tidak kuat lagi hak dia tu, walaupun sudah ada akad dah, tidak kuat lagi hak dia. Dia lebih kuat hak penjual. Sebab tu dia tak boleh jual lagi kepada orang lain. Tapi kalau dia sudah ambil dah, dia boleh jual lah kepada orang lain. Maknanya penjual tak boleh nak batal dah, tak boleh nak kata apa dah. Sebab apa? Sudah betul-betul dalam tanggungan ataupun dhaman dia, jaminan dia, tanggungan dia lebih berhak terhadap barang itu. Jadi kalau dia nak jual dengan harga yang lebih mahal lagi, ke harga yang lebih murah, kau ikut dia lah tu. Dia yang bertanggungjawab, dia lebih berhak. Penjual tak ada dah. Jadi tomok tadi tu sudah terputus, tutup dah jalan tomok. Satu, sebab Nabi SAW tak bagi. Yang kedua, banyak berlaku kalau sekiranya jual ni boleh dijual sebelum terima, barang ni dalam masyarakat ni yang jadi mahal ni sebab tu. Barang mari daripada luar negeri, daripada Jepun misalnya kita kata, ataupun daripada mana-mana lah, luar negeri lah kita kata, yang di order ataupun yang diimport daripada luar negeri, tengah jalan tu atas kapal tu jual berapa kali jual. Asalnya barang tu harganya 10 riyal, katakanlah 10 riyal. Orang ni jual kepada orang ni, dia tak terima lagi, duduk atas kapal. Tetapi dia akad dah lah, dia jual kepada orang lain, akad sikit harga, hak 10 tu jadi 20, katakanlah misalnya. Orang yang kedua tu jual kepada yang ketiga jadi 30, yang ketiga tu jual ke yang keempat jadi 40, dan begitulah seterusnya sampai kepada kita ni. Hak jadi mangsanya, hak yang menanggung mahalnya siapa dia? Iaitu orang apa? Pengguna. Sebab itu dia tak boleh jadi main tengah tu, sedangkan tak ada apa-apa, tak ada apa faedah, tak ada apa jaminan ke apa, tak ada, semata-mata permainan berniaga saja yang tidak membawa untung dan kemudahan, kelebihan kepada pengguna, kepada pembeli. Yang dapat untungnya orang tengah tu. Orang kata berniaga Ailio. Tak ada apa susah, tak ada. Lepas tu boleh jual lah. Lepas tu jual selalu, sehingga barang tu jadi mahal. Sebab tu dia tak boleh. Sedangkan barang tu belum tentu lagi. Belum tentu lagi. Kalau nya tergelak kapal tu, ataupun kalau macam-macam lah berlaku kan, siapa nak bertanggungjawab? Yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga ke, yang keempat ke? Itu masalah. Katakanlah kalau yang keempat yang bertanggungjawab, sebab pada masa dia belilah, kita kata kapal tu jadi gana-gana, ataupun barang tu hilang ke, ataupun rosak ke, dialah yang bertanggungjawab. Kenapa tidak yang sebelumnya? Sedangkan serupa juga, dia pun setara tu juga, tak ada buat apa-apa usaha, tak ada mencurahkan tenaga yang lebih daripada orang lain. Orang lain begitu juga, tidak mencurahkan tenaga yang lebih daripada dia, serupa je, atas angin belakang. Sebab tu dia tidak boleh. Sebelum terima, biar terima, tentu terima dulu, nak tahu betul barang tu harga macam tu. Sebab kadang-kadang apabila dia bertukar barang ni, dia benda lagu tu lah dalam masyarakat ni, kadang-kadang barang tu serupa je, sebab jenama jadi mahal. So kadang-kadang barang tu serupa hak tulah je, tetapi kerana orang ni beli daripada tangan dia tu orang nak, jadi mahal barang. Ini permainan lah, permainan. Tak ada apa, serupa lah, barang tulah juga. Kadang-kadang dia jadi gitu, benda sama je, waktu ambil kilat tu minyak serupa tu, tapi dia bubur jenama ni jadi best.
Sebab dia kempen, sebab dia gitu gini, banyaklah. Jadi orang lebih nak dia, lebih mahal dia. Jadi begitulah kedudukan barat. Biar tentu kita terima dulu. Nak tahu setara mana jadi rega dia. Ada kalanya barat tu apabila satu orang terima ataupun satu kumpulan terima, dia jadi jatuh. Boleh jadi. Kita tak tahu lagi tu. Jadi jangan dia tak boleh jual sebab tak ada faedah tu. Apa faedah jual? Ambil untung tengah jalan. Sedangkan benda tu boleh sampai dengan satu orang saja. Kecuali kalau ada susah payah lah di tengah tu. Kalau ada susah payah di tengah ni, orang ni nak jamin sekat ni je. Lepas pada tu kena belanja lain pula, dia taksir lah. Sekat tu dia nak jual kepada orang lain. Orang lain susah payah juga, dia nak keluar duit juga. Situ sebab nak bawa barang tu ke satu tempat tu bukan sampai dengan kapal selalu, kena ada naik kenderaan lain pula. Misalnya munasabah kalau munasabah ni, kalau semata-mata duduk atas kapal tu duduk kira naik rega gitu saja, tak munasabah. Sebab itu dia tidak bagi, takut jadi main lah, dipermain-mainkan oleh peniaga-peniaga yang menjadi mangsanya siapa dia, iaitu pengguna. Tu baru kita nampak faedah dia. Hak Imam Syafi'i kata semua, Ibnu Abbas kata saya kira semua benda lain pun serupa dengan makanan juga, walaupun dalam hadis ni sebut makanan lebih-lebih lagi lah tak boleh. Sebab apa kita main makanan ni makan benda asasi untuk manusia. Orang boleh jadi kuburan, mati kerana tidak makan. Kalau benda lain boleh kira paku kau, gapo-gapo kau, siling kau, apa di barang-barang ni macam-macam. Hak tu kalau kita tak ada pun tak apa. Barang-barang hak tidak perlu mana? Hak perlu sekali, nak rayaknya hak perlu sekali disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan. Nombor 2, pakaian. Jadi makanan lebih-lebih lagi lah tak boleh. Disebut sini hak kemuncaknya. Kalau orang sanggup buat gini dalam bab makanan, mana dia ni tidak berperi kemanusiaan. Kira nak ambil untung ke dia saja. Sedangkan hak berjuta-juta lagi ni menjadi mangsa. Yang dapat untung hanya segelintir saja. Tak patut lagu tu. Itu sebab Nabi SAW tak bagi. Makanan lebih-lebih lagi lah. Imam Malik dia kata sebab makanan tu tak boleh. Sebab makanan tu hak asas. Hak lain ni belum tentu lagi keperluan dia setara mana. Kalau kita buat semua gitu, jadi menyusah juga. Dan Nabi SAW kata makanan, kita makanan sudah lah. Hak lain tu dia tidak setara tu lah keperluan dia. Dengan sebab itu tak apalah kalau nak jual sebelum terima pun. Mana kalau kita beli apa-apa, sebelum kita terima, kita boleh jual. Sebelum kita terima, benda tu duduk kilat, kita jual dah. Tak apa. Kasut kau, gapo kau, pakaian kau, tak apa. Hak tak bolehnya ni makanan. Sebab Nabi SAW maksud dia nya tak sibuk main-main dengan makanan. Nyaya kau kan. Hak tu maksud dia sebenarnya. Ada pun orang yang mengatakan semua boleh. Itu dia bercanggah lah dengan hadis, zahir hadis ini. Dengan sebab itulah tadi kita sudah sebut dah, Uthman Al-Batti tu orang tak terima, orang kata pendapat dia ni ganjil. Boleh jadi dia ni tak tahu hadis ni. Gitu ya lah kata. Kalau dia tahu hadis tak patutlah. Mana dia kata semua boleh berlaku. Gitulah. Imam Abu Hanifah pula dia kata benda hak tetap tu dia payah sikit nak berubah harga dia, nak naik mudah-mudah seperti benda-benda biasa ni. Sebab tu tak apa hak tu kalau nak jual sebelum terima. Tapi syaratnya nak jual sebelum terima ni, boleh jual ni dia kena terima harga selalu. Kalau tak terima harga selalu tak boleh. Itu syarat dia. Lepas tu kita tengok hadisnya. Hadis yang keempat sesiapa yang membeli makanan maka dia tidak boleh menjualnya sebelum disukatnya. Jadi sebut sukat sini ni, mana kena sukat kau. Lepas tu dalam riwayat lain sebut boleh tu jual berlonggok tu, makanan yang berlonggok tu boleh tu.
Tidak suka lah maknanya secara borong. Boleh tu. Ni maksudnya